Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 9, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 9, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna menghilangkan itu iaitu makna menghilangkan bahawa jadi oleh sesuatu itu tiada, bahawa jadi oleh sesuatu itu tiada, bahawa jadi oleh sesuatu itu tiada sesuatu. Nak gitu. Bahawa jadi oleh sesuatu itu tiada sesuatu. Tiada sesuatu ni seperti barang yang adalah ia barang dahulu daripada ada sesuatu. Dan inilah menghilangkan itu dengan makna bahawa jadi oleh sesuatu itu tiada sesuatu seperti barang yang adalah ia dahulunya, atas mazhab yang dipilih, atas mazhab yang dipilih di ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di dalam tu ada didatangkan muqabil, sebaliknya, ada pandangan yang sebaliknya didatangkan di nota kaki nombor 1. Dan makna menghilangkan itu, menghilangkan tu yang terdahulunya berkaitan dengan makna bagi kudrah azali. Ini kena balik kepada umbi, kena balik kepada umbi. Terdahulunya didatangkan makna kudrah. Muka surat sebelah, muka surat 8, baris yang ke-3 daripada bawah tu. Dia kena ambil daripada umbi. Muka surat 8, baris yang ke-3 daripada bawah. Dan makna kudrah azali itu, kudrah yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia panggil kudrah azali. Adapun kudrah yang ada di zat kita, dia panggil kudrah yang hadisah, kudrah yang baharu. Kudrah yang ada di zat Allah, Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kudrah yang ada di zat Allah Ta'ala, dia panggil kudrah dia panggil kudrah azaliyah, ataupun dia panggil kudrah qadimah, sifat kudrah yang sedia kala. Di kita ada kudrah, di hamba, di manusia ni ada kudrah. Kudrah yang kita panggil tenaga. Sebab Allah letak sifat kudrah di kita. Maka kudrah yang ada di kita dipanggil kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Itu je lah yang nak ceritanya. Sifat kudrah Allah qadimah, azaliyah, sedia kala. Sifat kudrah hamba hadisah, baharu, Allah jadikan kemudian. Jadi kudrah Allah, kudrah yang azali, yang terdahulunya. Apa makna kudrah azali itu? Kudrah yang ada di zat Allah Ta'ala tu, iaitu sifat yang menghasilkan dengan dia, yang menghasilkan dengan dia, dengan sifat menjadikan tiap-tiap mungkin. Allah yang bisa kudrah yang menjadikan segala-gala perkara yang berlaku ni. Itu kudrah azali. Kudrah yang qadimah, menjadikan tiap-tiap mungkin.
dan menghilang akan dia. Ini menghilang. Ini menghilang akan dia dengan bahawa meniadakan akan mungkin. Mana mengada meniada adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Hak kita rukun iman yang keenam kena kepada qadar. Jadi kudrah azali, sifat kudrah dari zat Allah menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilang akan dia, makna meniadakan tiap-tiap mungkin. Mengada meniada ni adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah azali, yang kita panggil qadar. Menjadi menghilangkan ni atas muwafaqah iradahnya, berbetulan dengan kehendak Allah pada azal. Kehendak Allah ni dia panggil qada, rukun iman yang keenam. Jadi Allah yang bersifat kudrah menghasilkan dengan bahawa menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilang akan dia. Ini menghilang, ini menghilang. Kenapa menghilang? Meniadakan. Mengada meniada, mengada meniada. Datang daripada mana? Datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat kudrah azaliyah. Sebab kita bicara sekarang adalah sifat yang ketujuh dan sifat yang ke-8, sifat kudrah dan sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bicara sekarang sifat yang ke-7, sifat kudrah, sifat yang ke-8, sifat iradah. Tapi permulaannya didatangkan huraian berkaitan dengan sifat kudrah. Jadi Allah yang bersifat kudrah ni menjadikan dan menghilangkan dia, maknanya meniadakan. Allah menjadi meniada, mengada meniada atas muwafaqah iradahnya, berbetulan, bertepatan sebagaimana kehendak Allah pada sedia kala. Itu iradah, itu pergi kepada qada, rukun iman yang keenam. Sebab rukun iman yang keenam, qada dan qadar, ini pergi kepada kudrah, iradah dan ilmu. Pembicaraan qada dan qadar, rukun iman yang keenam, pergi kepada kudrah, iradah dan ilmu. Ini yang berkait dengan qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Jadi sekarang ni dia bicara berkaitan dengan kudrah terlebih dahulu. Jadi kudrah azali, kudrah yang sedia kala ni menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilang akan dia. Ayat kita menghilang, menjadi kemudian menghilang ni maknanya meniadalah. Tuhan menjadikan gerak, kemudian Tuhan menghilangkan gerak dengan bahawa Tuhan jadikan diam. Diam seseorang Tuhan jadikan, Tuhan hilangkan balik diam dengan Tuhan jadikan gerak. Itu tiap-tiap mungkin belaka itu. Tuhan jadikan nenek kenyang, Tuhan jadikan kenyang sampai masa Tuhan hilangkan kenyang, Tuhan jadikan lapar pula. Tuhan jadikan lapar pula. Lepas Tuhan jadikan lapar, Tuhan menghilangkan lapar tu, Tuhan jadi kenyang pula. Zahir daripada makan lah. Pada zahirnya Tuhan jadikan dahaga sampai masa Tuhan hilangkan dahaga dengan bau Tuhan jadikan mana tidak dahaga. Bila tidak dahaga lama-lama Tuhan jadikan pula jadi dahaga. Tu menjadi dan menghilangkan, mengada dan meniadakan lah. Kalau kita kira ayat mudah kok, mengada meniada. Itu adalah takluk bagi sifat kudrah Allah qadar. Tanda ni bukan mengada meniada ni hanya setakat mengadakan manusia kemudian mematikan manusia, bukan. Semua yang berlaku ni Allah yang mengada, Allah yang meniadakan. Allah yang mengadakan kita nampak, Allah yang mengadakan kita dengar, Allah yang mengadakan menjadikan keluar bunyi perkataan. Itu semua adalah pergi kepada qadar, kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mengada, meniada. Tapi didatangkan ayat kitab ni menjadi tiap-tiap mungkin dan menghilangkan. Ni. Apa makna menghilang? Ni lagi situ. Apa makna menghilang? Dan makna menghilang itu iaitu bahawa jadi oleh sesuatu itu, sesuatu dia mungkin tu, tiada sesuatu. Kalau tak tiada, tiada sesuatu. Tiada sesuatu ni seperti barang yang adalah ia dahulunya kembali pada asal. Contohnya benda tu asal tak ada, kemudian Allah jadikan jadi ada. Menghilangkan tiada, Allah buat pula sesuatu itu jadi tak ada seperti yang dahulunya. Nak gitu. Ada ni, Allah jadikan sesuatu sampai masa Allah menghilangkan, dengan bahawa Allah menjadikan sesuatu tiada pula, tiada sesuatu. Tiada ni seperti adalah seperti barang yang adalah ia barang dahulunya, asal tak ada kan. Allah mengadakan, kemudian Allah meniadakan sebagai asal yang memang tiada. Asal tiada, Allah menjadikan, kemudian Allah menghilangkan dengan bahawa apa? Allah menjadikan yang ada tu kepada tiada kembali seperti yang dahulunya yang tiada. Itu makna menghilangkan. Mana sekarang ni sampai masa, contohlah, sampai masa kita mati, Allah yang menjadikan kita mati. Bukan mati dengan sendiri. Hak ni atas mazhab yang dipilih. Kita nak tengok hak muqabil, hak sebalik. Tengok nombor satu, nota kaki nombor satu tu. Nombor satu tu katanya, kata musannif, mazhab yang dipilih, jalanan akhir yang dipilih. Dan muqabilnya hak sebalik dia, hak mazhab yang sebalik daripada yang dipilih, perkataan Imamul Haramain. Ni hak pandangan Imamul Haramain ni pandangan yang tidak dipilih. Imamul Haramain ni guru kepada Imam Ghazali, di kalangan ulama fiqh mazhab Syafi'i mutaakhirin yang besar, yang paling alim di kalangan ulama fiqh bermazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang kemudian adalah Imamul Haramain, yang mana silsilah fiqh sampai kepada kita adalah silsilah daripada Imamul Haramain. Tapi dalam bab pegangan ni, pandangan Imamul Haramain pandangan yang tidak dipilih. Ini hanya cerita bab ilmu sahaja. Dia dalam bab pegangan ni tak sama dengan bab fiqh. Bab fiqh ni pandangan yang dhaif pun boleh kita amal. Dalam bab pegangan kita hanya berpegang dengan pandangan yang dipilih. Tapi tidak menafikan Imamul Haramain ini di antara ulama mutakallimin di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab Imamul Haramain ini ulama besar fiqh dan ulama besar di kalangan ulama-ulama tauhid. Imamul Haramain ada ni. Macam mana pandangan Imamul Haramain? Dan muqabil bagi sebalik bagi pandangan yang dipilih tadi, perkataan Imamul Haramain. Apa perkataan Imamul Haramain? Tiada bergantung oleh kudrah dengan menghilangkan sambungan tu, dan perkataan Mu'tazilah kita akan huruf panjang bawah tu. Ni hak muqabil bagi mazhab yang dipilih. Mana perkataan Imamul Haramain, tiada bergantung oleh kudrah yang azali ni, dengan menghilangkan sesuatu. Bukan makna tak ada tu Allah yang buat. Dia gitu. Allah yang menjadikan kita hidup sampai masa habislah masa hidup kita, matilah dengan sendiri, bukan Allah yang mematikan. Dia gitu.
Ni ada ni. Jadi sebandingannya gini lah. Bandingan. Seperti kita kata pelita tu nyala. Pelita tu nyala, minyak di banyak. Manakala habis minyak pelita tu pun terpadam tu. Mana dengan sendiri sebab minyak habis. Dia gitu. Jadi sekarang ni Allah menjadikan kita hidup. Allah menjadikan kita hidup ni, Allah tetap dah hidup kita ni masa lama mana? Habis masa, maka matilah kita. Adakah Allah yang menghilangkan hidup dengan mematikan kita? Tidak. Ni pandangan Imamul Haramain. Ada ni. Allah menjadikan kita kenyang. Tapi Allah menjadikan kita kenyang tu dengan makanan yang kodok kita makan tu, kenyang tu lama mana? 3-4 jam lah kenyang dengan kodok kita makan tu. Jadi kenyang tu Allah menjadikan. Menghilangkan kenyang balik asal lapar bukan Allah yang menjadikan. Sampai masa jadi lapar dengan sendiri, bukan Allah yang melaporkan. Ada ni. Sekarang asalnya lapar. Kemudian apabila kita makan pada zahir, Allah menjadikan kita kenyang. Tapi Allah menjadikan kenyang ni ada hak dia lah Allah jadikan. Allah nak menjadikan kenyang selama-lama pun boleh. Tapi Allah menjadikan kenyang sebagaimana hak adah, hak sama-samanya. Kalau makan banyak tu, jadi kenyang tu Tuhan buat jadi kenyang 4 jam contohnya. Dengan makan banyak tu. Lepas 4 jam tu kena makan pula lah. Jadi lapar. Hak mazhab yang dipilih, kenyang tu Allah menjadikan, lapar tu pun Allah menghilangkan kenyang, Allah jadikan balik pada hak barang yang dahulu, hak sebelum lapar. Jadi menjadikan lapar balik asal tu Allah buat juga. Imam Al-Haramain tidak. Kudrah Allah tidak menghilangkan lapar menjadi tidak menghilangkan kenyang menjadi lapar. Dia menjadi lapar dengan sendiri. Gitu soalnya. Macam tadi lah. Apabila minyak pelita tu banyak, maka api pun nyala. Sampai masa minyak habis, terpadam. Bukan kata Allahumma madam dah, terpadam dah sebab habis dah minyak. Ini pandangan yang tidak dipilih dalam pegangan kita, pandangan Imamul Haramain ni. Jadi kita mazhab yang dipilih meniada tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Maknanya hak kenyang tu Allah yang mengadakan. Sampai masa Allah yang menghilangkan kenyang tu. Kembali kepada hak yang dahulunya, iaitu dalam keadaan lapar. Ada ni. Jadi hak Imam Al-Haramain ni dah di hujung tu ni tiada kembali barang yang Allah mengadakan, dia menjadi tiada terpadam dengan sendiri. Bukan Allah meniadakan. Ini bukan pandangan yang dipilih. Ada ni. Bandingan tadilah. Minyak pelita ada, api pelita pun nyala. Sebab masa minyak habis, api pelita tu terpadam dengan sendiri. Sebab apa minyak habis lah? Jadi Allah menjadikan kita hidup ada tempoh masa. Habis masa terpadamlah, matilah kita. Adakah Allah mematikan? Tidak. Allah menjadikan kenyang 4 jam, maka hilang kenyang tu, jadi lapar. Hilang kenyang bukan Allah yang menghilangkan. Dia hilang kenyang dengan sendiri sebab habis dah hak kenyang hak Tuhan jadikan. Dimakan kodok tu, kemudian Allah jadikan kenyang kodok 4 jam contohnya. Sampai masa menghilangkan kenyang jadi lapar tu bukan Allah. Dia terpadam, dia jadi lapar dengan sendiri. Ini pelik pandangan ni. Ini bukan mazhab yang dipilih. Tapi dah kitab nyatakan, kita nyatakan. Kalau tidak kita tak akan nyatakan. Sebab dalam bab pegangan kita hanya nyatakan hak pandangan-pandangan yang dipilih saja. Jadi perkataan Imam Al-Haramain tidak bergantung oleh kudrah
dengan menghilangkan akan sesuatu mungkinun yang Allah mengadakan terdahulu. Menghilangkan bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pagi ni baru dengar berapa kali hak pandangan ni. Kita ahli sunnah wal jamaah meniada adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian di nota kaki itu dia ada tambah sedikit lagi hak pandangan yang tidak dipilih, muqabil sebalik daripada pandangan yang dipilih. Dia datang satu lagi pandangan dan perkataan Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah Qadariyah. Dia boleh sebut kata perkataan ataupun berkata oleh Mu'tazilah. Perkataan adalah pegangan di sini. Berkata dengan makna beriktikad. Ada gitu. Ini bukan perkataan cakap ni. Perkataan hak macam contohnya perkataan, percakapan, asbab, pegangannya tetap perbuatan Allah. Itu perkataan. Dah ni. Ini bukan bicara bab perkataan. Ini bicara bab pegangan. Perkataan dengan makna pegangan. Dan perkataan Mu'tazilah, yakni pegangan Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah Qadariyah ni. Mu'tazilah di sini Mu'tazilah Qadariyah. Bahawa segala hamba itu hamba ni manusia, jin, malaikat, itu hamba. Tiap-tiap makhluk yang keluar daripadanya oleh perbuatan ikhtiari, yang ada perbuatan hak bangsa pilihan. Kan kita ni kan hamba manusia ni kan, perbuatan kita datang daripada ikhtiari, kita memilih. Kita memilih. Tapi kita memilih pun bicara terdahulu, perbuatan ikhtiari kita seperti gerak diam kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ikhtiari pilihan kita pun tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekalian qada dan qadar, cuma disandarkan kepada perbuatan tu ikhtiari, datang daripada hati kita yang memilih. Dan kita wajib berpegang, hamba ada pilihan ikhtiar dan hamba ada kasbun, ada usaha. Jadi bermula segala hamba itu, manusia, jin, malaikat, menjadi oleh mereka itu, oleh segala hamba. Menjadi ni akan segala perbuatannya, perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Jadi perbuatan hamba yang ikhtiariyah, hamba yang menjadi sendiri. Kita mazhab yang dipilih, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Allah yang menjadikan segala-gala, termasuk perbuatan ikhtiari kita seperti gerak diam kita. Allah yang menjadikan. Mu'tazilah Qadariyahnya tidak. Hamba yang menjadikan sendiri perbuatan ikhtiari dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ni. Di hamba ni ada kudrah hadisah, kudrah yang baru. Allah jadikan. Zahirnya kudrah tu terhasil daripada kita makan. Itu pada zahir. Daripada kita makan, maka terhasillah kudrah, tenaga di tubuh kita. Terhasil mari daripada mana? Mari daripada kita makan. Tapi sebenarnya terhasilnya kudrah di tubuh kita, tenaga di tubuh kita, Allah yang letak, Allah yang jadikan, Allah yang letak, Allah yang jadikan. Kemudian lepas Allah jadikan kudrah di kita, lepas Allah jadikan kudrah di kita, sampai masa kudrah di kita itulah yang menjadikan, yang bekah akan sekalian perbuatan hamba itu sendiri.
Ini Mu'tazilah Qadariyah lawan kepada Jabariyah. Ni kena faham molek sini ni. Yang mana minggu lepas saya bicara berkaitan dengan mazhab Tabai'in. Mazhab Tabai'in ni kalau tengok kepada zahirnya lebih kurang dengan Mu'tazilah Qadariyah. Cuma Mu'tazilah Qadariyah hanya berkait dengan kudrah hamba. Qadariyah, qadar, kudrah. Ada ni. Kan? Qada, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini qadar, kudrah. Ada ni. Jadi Qadariyah ni kudrah yang ada di hamba yang menjadikan sekian perkara. Itu Qadariyah. Qadar ni kudrah, qadar berpegang, qadar kudrah yang Tuhan jadikan di hamba yang menjadikan. Ini Qadariyah. Jadi makna mazhab Qadariyah ni, Mu'tazilah Qadariyah hanya berkait dengan qadar, yakni kudrah yang ada di zat hamba yang Tuhan jadikan. Sampai masa kudrah di zat hamba inilah yang menjadikan. Adapun yang kita bicara minggu lepas, mazhab Tabai'in tu tabi'ah semula jadi. Apa ni tabi'ah semula jadinya? Allah jadikan tajam di mata pisau. Allah jadikan kekuatan panas di api. Sampai masa tajam yang Tuhan jadikan di mata pisau menjadikan putus, bukan lagi Allah yang memutuskan. Panas yang Tuhan jadikan di api menjadikan hangus, bukan Allah lah yang menghanguskan. Ini mazhab Tabai'in. Jadi hak kudrah ni gitulah lebih kurang. Allah letak kudrah di hamba. Sampai masa kudrah di hamba tu yang menjadikan, bukan Allah lagi dah. Tapi ni mazhab lain-lain. Tapi kedudukan pegangan ni sama je. Khilaf pada kafir Qadariyah, ada ulama kata kafir, ada ulama mengatakan berdosa besar, akidah yang bid'ah. Hak Tabai'in dengan ketajaman, dengan kekuatan panas yang Tuhan jadi di api itu sama juga. Ada pan mengatakan kafir pegangan tu, ada pan mengatakan fasik lagi mubtadi', dosa besar, akidah yang bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Jadi kedudukan pegangan ni sama, tapi nama puak lain. Puak Mu'tazilah Qadariyah ni hanya berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Puak Tabai'in ni lagi luas. Mu'tazilah Qadariyah ni terhad saja, hanya pergi pada kudrah yang ada di hamba, terhad saja. Tapi kalaulah hak kuah ni, hak mazhab yang berpegang kuah yang bekas, hal ni luas lah. Kuwatun, kekuatan. Apa kuwatunnya? Kekuatan yang Tuhan letak di pisau tajam, kekuatan yang Tuhan letak di api panas, kekuatan yang Tuhan letak di nasi, apa tak tahulah, jadi kenyang tu. Zahirnya gitulah. Kekuatan yang Tuhan letak di air, jadi hilang dahaga tu. Zahir dia gitulah. Sebab kekuatan yang Tuhan letak di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Kita dahaga-dahaga ambil nasi makan, lekat situ, tak boleh gitu. Tak apa beza nasi dengan air. Tuhan letak kuah tu tak sama. Nak menghilangkan dahaga tak ada di nasi, itu ada di air. Atau panggil kuah, dia panggil. Ilmu sains kata apa tak tahulah. Kalau kuah dipisah tajam tu, kuah di api kepanasan, kuah di nasi pada zahirnya mengenyangkan, kuah di air pada zahirnya menghilangkan dahaga. Kuah di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Tuhan letak kuah di obat. Ni kandungan di obat ni Tuhan jadi belaka ni. Obat nampak je lah sama-sama bulat, sama-sama lepeh, tapi kandungan dia Tuhan jadikan tak sama. Kuah yang Tuhan letak di habatus sauda, kuah yang Tuhan letak di minyak zaitun, kuah yang Tuhan letak di buah kurma, pemakanan, betul lah. Ni ada kandungan belaka dalam tu. Nak kaji pun Tuhan jadikan.
Jadi hak ni luah, hak kuah ni, hak tabaiyin ni. Sampai masa kuah dipisaulah yang menjadikan putus, bukan Allah yang buat putus. Kuah di api yang menjadikan hangus, bukan Allah yang menghanguskan. Kuah di nasi yang menjadikan kenyang, bukan Allah yang menjadikan kenyang. Kuah di air menjadikan hilang dahaga, bukan Allah yang menghilangkan dahaga. Kuah di obat itulah yang menjadikan sembuh, bukan Allah yang menjadikan sembuh. Jadi kuah di habatul sauda, minyak zaitun wa khurma ni yang menjadikan kita sihat bertenaga, bukan Allah yang menjadikan. Ini puak tabaiyin yang berpegang kuah yang Tuhan letak di sesuatu makhluk ni yang berkah. Adapun Mu'tazilah Qadariyah hanya terhad kepada Tuhan letak kudrah di hamba sampai masa kudrah tu yang menjadikan, bukan Allah yang menjadikan. Dia gitu. Tapi hukumnya sama saja. Pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, pergi kepada kita bicara wahdaniyah terdahulu, kam muttasi pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Adapun kalau semata-mata pisau sendiri-sendiri memutuskan, tak berkait dengan tajam yang Tuhan jadikan dipisah, api semata-mata menghanguskan, tidak berkait dengan kepanasan yang Tuhan letak di api, semata-mata nasi mengenyangkan, semata-mata air menghilangkan dahaga sendiri-sendiri, obat pemakanan yang menyembuh menyihatkan sendiri-sendiri, itu kafir ijma' ulama. Sama juga hamba yang menjadikan sesuatu sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba, itu pun kafir ijma' ulama. Itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah, hamba yang bekas sendiri, bukan Allah yang menjadikan, tetapi dengan kudrah yang Allah jadikan. Dia gitu. Dengan kudrah yang Allah jadikan di hamba. Ini khilaf pada kafir. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Hak lawan kepada Jabariyah. Qadariyah satu, Jabariyah satu. Ahli sunnah duduk tengah. Dia gitu. Ada ni. Hak Mu'tazilah Qadariyah ni. Yang kita bicara Mu'tazilah Qadariyah hak bab ni lah. Dia ada satu lagi Mu'tazilah Qadariyah. Hak tu orang nak bicara tu, hak tu kafir tu. Qadariyah yang timbul di awal Islam. Qadariyah ni pupuh pada masa Imam Syafi'i kurun yang kedua. Qadariyah ni berpegang Allah tidak menentukan dan Allah tidak tahu apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku Allah tak tahu. Ni tu kafir ijma' ulama. Itu jarang dibicarakan. Waktu berat sangat tu. Allah tidak mengqadhakan dan Allah tidak tahu apa yang akan berlaku. Sampai masa berlaku barulah Allah Ta'ala tahu, berarti Allah Ta'ala jahil sebelum tu. Itu kafir ijma' ulama. Itu Qadariyah juga tu. Tapi itu dia panggil Qadariyah mutaqaddimun. Itu Qadariyah timbul dahulu di awal Islam. Dia panggil Al-Qadariyatul Ula. Qadariyah yang pertama. Hak bicara bab kudrah di hamba yang menjadikan, itu dia panggil Qadariyah Al-Qadariyatus Saniyah. Qadariyah nombor 2. Itu timbul kemudian. Ini yang bicara dalam kitab Qadariyah lawan Jabariyah. Jadi nama-nama tu seeloknya kita boleh tahu jugalah. Tak tahu nama pun tak apalah. Janji kejap kita pegangan ahli sunnah jemaah. Janji kita tahu manakah pegangan-pegangan yang terpesong. Tu sekurang-kurangnya lah. Ada ni. Macam tadilah hak kuah-kuah tu. Kuah ketajaman, kuah tajam dipisau menjadikan putus, bukan perbuatan Allah. Itu mazhab mana tu? Mazhab tabaiyin dia panggil. Mazhab tabaiyin. Hak dalam kitab kita ni mazhab tabaiyin. Tengok di muka surat. Hak kita bicara minggu lepasnya, kita masuk di muka surat 14. Kita masuk di muka surat 14. Hak bicara bab mazhab tabaiyin, surat berapa?
Mazhab Tabaiyi ni muka surat 36. Cuma tengok nama dia. Surat 36. 36. Baris yang 13 daripada bawah. 36. Baris yang ke-13 daripada bawah. Hak pakar Rumi tu carilah. Dia di bawah tajuknya wa yu'khazu minhu aidan alla ta'sira li syai'in minal kainati fi asarin ma, yang difahamkan daripada sifat iftikar dengan bahawa tiap bekah bagi suatu daripada kainat makhluk pada suatu bekas ada ia. Dengan bahawa apa? Makhluk tak bekas sama sekali. Itu maksud iftikar. Jadi di hujung dalam matan Umi Barahim ni didatangkan istighna, terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain, dan iftikar, berkendak tiap-tiap lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipaham dari iftikar ni bahawa makhluk tak bekas sama sekali. Kalau makhluk bekas, maka makhluk yang bekas tadi tidak berkendak kepada Allah sebab dia boleh bekas sendiri. Dia gitu. Jadi kalau makhluk bekas, lucu sifat iftikar Allah. Bila makhluk bekas saja, pisau memutuskan sendiri, api menghanguskan sendiri, nasi mengenyangkan sendiri, air menghilangkan dahaga sendiri. Lucu Allah sebagai ilah, lucu Allah sebagai la ilaha illallah, lucu Allah sebagai ilah. Allah bukan Tuhan, bukan sembahyang yang sebenar. Sebab apa? Sebab lucu sifat iftikar. Jadi sifat iftikar Allah ni dipaham dia iftikar bahawa makhluk tak bekas sama sekali. Ingat baik. Kalau makhluk bekas, maka lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahyang sebenar yang bersifat dengan istinad dan iftikar. Dan lucu Allah sebagai Rabb, tauhid rububiyah. Sebab Allah sebagai Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ni Rabb, Allah ni Tuan. Asal kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Tiba-tiba ada satu perkara makhluk yang bekas, lucu Allah sebagai Rabb, sebagai tauhid rububiyah. Ingat baik tu. Kalau ada satu berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah, lucu Allah sebagai ilah, lucu Allah sebagai Tuhan, lucu Allah sebagai ilah, sembahyang sebenar, dan lucu Allah sebagai Rabb, Tuan yang hakiki. Hak ni hak saya biasa duk baca semua tu dalam surah Al-An'am ayat ke-102 tu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh tu. Demikianlah, yakni sifat-sifat dan kekuasaan ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuan kamu. Allah ni Rabb kamu. Siapa Allah? La ilaha illa huwa, tiada sembahyang melainkan Allah. Allah Rabb kamu, tiada ilah melainkan Allah. Di sini Allah sebagai Rabb, tauhid rububiyah. Allah sebagai ilah, sembahyang yang sebenar. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Makhluk tak bekas sama sekali, yang menjadikan sekian perkara. Ada perkara yang bukan Allah jadikan, ada perkara makhluk jadikan. Lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah. Ada. Sebab itulah kata kena mati molek tu, keesaan Allah pada perbuatan tu. Kena mati molek keesaan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Ni hak di Musab 36 ini bicara bab iftikar. Difaham daripada iftikar Allah ni tidak bekas daripada kainat makhluk. Pada mana-mana bekas sekalipun, dengan bahawa makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk tak bekas sama sekali.
Lepas tu dihurailah di atas tu bab kuah apa semua tu. Dihurai bab kuah. Lepas tu didatangkan pandangan mazhab Qadariyah. Ni. Dengan iftikar. Ni saya nak baca sikit lah. Pusat 36. Tadi bahagian 13 daripada bawah. Pusat 36 ni ambil daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan dengan ini, dengan iftikar tu lah, dengan bahawa makhluk tak bekas sama sekali ni batal. Mana ke batal? Mazhab Qadariyah yang menyata mereka itu dengan bekas kudrah yang baharu pada segala perbuatan yang ikhtiyariyah. Ni kudrah yang menjadikan ni. Maka batal lah mazhab ni, tak betul lah mazhab ni. Sebab apa? Sebab makhluk tak bekas sama sekali. Jadi hamba makhluk tak bekas sama sekali. Kudrah yang Tuhan jadikan di hamba bukan makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Maka terbatallah Qadariyah ni. Dengan iftikar, yang mana faham dari iftikar ini makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk tu termasuklah kudrah yang Tuhan letak di hamba adalah makhluk. Kemudian diturun bawah tu batallah puak falsafah. Puak falsafah mengatakan cahaya matahari inilah yang mewarnakan akan sekalian warna pada buah, pada daun, jadi merah, jadi kuning. Jadi daun yang jadi warna-warna, buah yang jadi warna-warna ni matahari yang jadikan. Ini falsafah yang kafir. Terbatal juga dengan iftikar, makhluk tak bekas sama sekali. Puak falsafah kafir. Jadi daun tu jadi hijau ke kuning ke, siapa buat? Matahari yang buat. Buah tu jadi merah ke hijau ke kuning ke, siapa buat? Matahari yang buat. Ini puak falsafah kafir. Ini puak falsafah kafir. Kan Zuhair gitu kan? Kalau pokok tu tak kena cahaya matahari, daun akan jadi kuning, tak akan jadi hijau. Jadi hijau daun ni kerana dapat pancaran matahari yang cukup. Jadi daun tu jadi hijau. Di puak falsafah kafir ni, matahari itulah yang menghijaukan, yang mewarnakan daun, yang mewarnakan buah, matahari. Itu falsafah yang kafir. Terbatal juga dengan iftikar, dengan bahawa makhluk tak bekas sama sekali. Dan hak falsafah juga dan memberi bekas sekalian ilah seperti bergerak tangan, maka menjadikan mereka ilah yang menjadikan bergerak cincin. Itu sama juga tu. Itu falsafah belaka itu. Jadi bergeraknya cincin di jari bukan Allah yang gerakkan, hanya semata-mata turut tangan yang bergerak. Itu sama juga. Itu hak kafir juga. Pegangan kitanya semua yang berlaku perbuatan Allah. Gerak diam tubuh kita perbuatan Allah. Gerak diam barang yang ada pada tubuh kita pun perbuatan Allah. Mana bergeraknya tangan, Allah yang gerakkan. Di jari ada cincin, bergeraknya cincin, Allah yang jadikan gerak sekalian. Kita nak pergi pada mazhab Tabai ni. Dan batal pula. Ni terpalsu belaka dah ni. Sebab apa? Sebab faham dia iftikar, berkehendak sekalian makhluk kepada Allah, dengan bahawa makhluk tak bekas sama sekali. Faham di sini, maka batalah, palsulah pula mazhab Tabaiyin. Tengok dia punya tulisan dia tu. Jumpa tak je? Jumpa dah. Musad 36 baris yang ke-13 daripada bawah. Kalau Rumi tu tak jumpa, tengok semula lah, tengok semula. Dia bicara di bawah tajuk wa yu'khazu minhu aidan alla ta'thira li syai'in minal kainati fi atharin ma. Ni mana makhluk tak bekas sama sekali. Ini masuk difaham daripada iftikar.
Sifat iftikar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa makhluk tak bekah sama sekali. Dan batal pula mazhab tabaiyin. Ni mazhab yang berpada tabi'ah yang menyata mereka itu, yang berpegang mereka itu, yang menyata mereka itu, yang berpegang mereka itu dengan memberi bekah sekalian tabi'ah. Makhluk yang menjadikan sendiri-sendiri secara tabi'ah, secara semula jadi. Ni tak ada kuah ni. Dia tabi'ah ada dua. Satunya makhluk yang bekas sendiri, sekarang tabi'ah yang bekas sendiri. Satu tabi'iynya Tuhan letak dah kuah di sesuatu tu, kuah tu yang bekas. Ni dak ni. Ni hak kapik ijma' ni. Ni hak kapik ijma'. Kuah dibicara bola atas tu kuah. Ni hak kapik ijma' ni. Dan batal pula mazhab tabaiyin yang menyata mereka itu dengan memberi bekah sekalian tabi'ah. Tabi'ah lebih bekah semula jadi. Maknanya seperti makanan mengenyangkan. Makanan mengenyangkan secara tabi'ah, secara semula jadi. Ni kapi ijma' ulama. Makanan mengenyangkan dengan kuah yang Tuhan jadikan di makanan, itu tabai yang kedua. Atau khilaf pada kapi. Ni hak tabaiyin, hak kapi ijma'. Dan air memuaskan dahaga. Airlah semata-mata air yang memuaskan dahaga secara tabii, secara semula jadi. Ni kapi ijma' ulama. Ni. Dan sikin mengerat. Sikin mengerat. Kena sikin. Bukan sikin ni. Sikin. Sikin tu nama kasih tu. Sikin. Apa sikin? Pisau lah. Tak apalah bahasa Arab lah. Dan sikin mengerat. Mana apa ni? Semata-mata pisau secara tabi'ah, secara semula jadi memutuskan. Ni kapi ijma' ulama. Ini mazhab tabaiyin. Ini nak kenal tabaiyin. Tapi saya sebut tadi tu hak kuah tabaiyin juga. Tapi hak tu hak yang kedua. Mana apa kuah? Tuhan letak kuah di nasi, kuah tu mengenyangkan. Tuhan letak kuah di air, kuah tu memuaskan dahaga. Tuhan letak kuah tajam di pisau, tajam tu yang mengerat. Tu tabaiyin yang kedua. Tu khilaf pada kafir. Selagi tu. Dan kain menutupi aurah, semata-mata kain tu menutupi aurah. Itu pun kafir ijma' ulama. Tertutupnya aurah kita qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kain secara tabi'ah yang menutupi aurah kita. Kalau berpegang kain secara tabi'ah yang menutupi aurah kita, kafir ijma' ulama. Apa ada ni? Ini hak tabai, hak kafir. Tabai hak kafir. Tapi hak cakap asbab zahirnya, kau dalam pekoh go, lah. Dengan pakaian yang menutupi aurah. Itu syarat sah sembahyang kan? Kita menutupi dengan pakaian yang menutupi warna aurah. Pakaian yang menutupi warna aurah. Dan kita pekoh. Kalau tidak menutupi warna aurah, macam plastik, itu tidak memadai. Sebab dia tidak menutupi warna aurah. Kalau aurah kita terbayang, peha kita tu aurah lelaki lah, peha tu aurah dalam semayang, terbayang peha, tetapi tak nampak dia punya warna peha, tak apa lagi, terbayang. Dahlah kain tu nipis, dia duduk pula di hadapan pintu, jadi mari cahaya matahari ternampaklah warna aurah, warna apa? Peha dia tu putih, hitam, coklat, nampaklah. Masih lagi tak membatalkan sembahyang. Sebab apa? Nampak warna aurah dengan kerana cahaya matahari, bukan kerana asar. Tapi dalam kitab fiqh menyatakan kain yang menutupi warna aurah. Ni syarat sah sembahyang ni kan menutupi aurah kan, dengan kain yang menutupi warna aurah.
Kalau kain menutupi aurah ni kapi, itu kalau berpegang secara tabi'i, secara tabi'ah, tu tabaiyin. Dah kita pekoh pakaian yang menutupi aurah, itu tu kata asbab, tak ada salah tu. Yalah, air yang menghilangkan najis, bukan air yang menghilangkan najis. Perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Sesuatu yang merubahkan warna air, sesuatu yang merubahkan warna air, daun kayu, buah kayu, tanah, dia boleh merubah warna air. Tidak. Berubah warna air perbuatan Allah, makhluk tak bekas. Tapi kita pekor sebut makhluk lah, itu cerita asbab, tak ada salah. Dan kita pekor tak sebut pun qada tak ada orang kita pekor. Air berubah warna, qada tak ada orang kita pekor. Itu hanya cerita asbab, tak ada salah cerita asbab. Tak ada salah cerita asbab. Ni cakap asbab bubuh kapi, waktu sesak sangat tu. Ada ni. Maknanya cerita sebab belaka tak bekohnya. Pakaian yang menutupi warna aurah. Kalau berpegang betul-betul semata-mata pakaian itulah yang menutupi aurah. Ni tabaiyin hak kapi ijma' ulama ni. Ni hak tabaiyin surat 36 baik ke-13 daripada bawah. Tapi yang saya sebut tadi tu tabaiyin hak khilaf pada kafir, Tuhan letak kuah di sesuatu, kuah dia menjadikan. Adapun Mu'tazilah Qadariyah, Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah dia bekas. Itu beza dia. Tapi Mu'tazilah Qadariyah dia hanya terhad kepada kudrah di hamba. Adapun tabaiyin ni hak Tuhan letak kuah di sesuatu, banyaklah. Tuhan letak kuah di angin yang menyejukkan kita. Tuhan letak kuah di cahaya matahari yang memanaskan kita. Itu banyaklah kalau mazhab tabai hak kuah ni. Dan zahirnya gitulah, zahir dia gitu. Dengan kepanasan matahari tidak menyejukkan, dengan kekuatan angin tidak memanaskan. Semua tu kuah yang Tuhan jadikan. Tapi kita berpegang tetap Allah yang menyejukkan, Allah yang memanaskan. Kipas tak bekas, makhluk. Matahari tak bekas, makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Maksud di bawah iftikar, makna bagi ilah ketuhanan yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Dan perkataan Mu'tazilah juga ni, dengan bahawasanya menghilangkan itu iaitu mencerai-ceraikan akan segala juzuk. Menghilang ni Tuhan jadi cerai, bukan jadi tak ada. Kita ahli sunnah menghilangkan makna Tuhan tak ada. Ada Mu'tazilah mengatakan Tuhan menghilang bukan Tuhan buat tak ada, Tuhan buat halu. Jadi tak apa dah kitanya. Pasal gitu. Ni ada perkataan Mu'tazilahnya dengan bahawasanya menghilangkan itu iaitu mencerai-ceraikan segala suku-suku. Mana apa ni? Kalau Tuhan menghilangkan, bukan makna Tuhan meniadakan, Tuhan menghaluskan, menjuzukkan. Kita nampak Ada. Tuhan menghilangkan, balik asal. Asal kosong, kembali kosong. Tu. Tuhan menghilangkan. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Musyad 36 tu ambil molek lah, nak sampai situ lambat tu. Sebut nama tabaiyin. Nak eja macam mana? Kalau tu boleh tengok, tu boleh lah eja. Lepas tu Narumi ditulis macam mana? Tabaiyin tulis kot Jawi lah. Dak tabaiyin tu dia buat kan ni? Tulis kat Umi. Tulis kat Umi. Yelah tabaiyin betul lah, tapi dia tulis kat tulisan Umi. Kan biasa kan dia kekal dengan Jawi kan, kalau perkataan seumpama tu. Dah macam Qadariyah. Rumi kau? Qadariyah Rumi kau? Gitu. Dia tak kekal dengan tulisan Jawi. Qadariyah. Jadi tabaiyin pun dia tulis kat Rumi. Dia tak kekalkan hak tulisan Jawi. Tabaiyin.
Ta ba alif, lepas tu wa umur satu hamzah, ain ya nun. Mazhab tabaiyin. Nama asal dia tabaiyun lah. Idafat pada mazhab dia mazhab tabaiyin. Ta ba alif, kemudian wa umur 01 bu hamzah atas, ain ya nun. Tabaiyin. Tabaiyin. Tak ada kata tulis jawi dalam kurungan ke, tak ada. Gitu. Biasanya kalau jawi tu dia kekalkan jawi, lepas tu tulis perkataan rumi. Mazhab tabaiyin. Jadi mazhab tabaiyin dipecah dua. Tabiat. Satunya pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak ada kaitan dengan Allah, tu kafir ijma' ulama. Tabaiyin yang kedua, pisau memutuskan dengan kuah ketajaman yang tuan bubuh di mata pisau. Ini khilaf pada kafir. Dia gitu. Ingat tu tabaiyyin ada dua mazhab, dua aliran lah. Tapi dia panggil tabaiyyin Melaka tu, mazhab tabaiyyin Melaka tu. Satunya pisau secara tabi'ah, secara semula jadi, semata-mata zat pisau yang memutuskan, diri pisau yang memutuskan, langsung tak ada kaitan dengan Allah. Itu tabaiyyin yang kafir ijma' ulama. Tabaiyyin yang keduanya memanglah pisau yang memutuskan secara tabi'ah semula jadi, bukan Allah yang memutuskan. Tetapi walaupun pisau memutuskan dengan kuah tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Ni hak khilaf pada kafir. Satu pandangan masih lagi menghukumkan kafir, tapi pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, menghukumkan fasik dan sebesar lagi mubtadi', pegang yang bid'ah, pegang yang diada-adakan, tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai hak berkaitan dengan tak habis lagi ni hak makna kudrah ni. Dia ada sambungan lagi tu. Dan makna atas muwafaqah iradah itu, iaitu bahawa Allah Ta'ala tiada menjadi keyakan sesuatu melainkan barang yang menentukan iradahnya, yang menentukan iradahnya, menentu oleh iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan menjadikan muwafaqah iradah, Tuhan menjadikan sebagaimana kehendak Allah pada azal, mana qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dipergi kepada makna iradah pula selepas daripada bicara makna kepada muwafaqah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi menghuraikan makna bagi sifat yang ketujuh, sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.